Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Nora Azian selaku pensyarah subjek komunikasi korporat serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 2 akan menyambung pembentangan kami dengan tajuk Hubungan Media bahagian 2. Saya Siti Nur Adibah binti Sabarudin 1724134. Saya Nur Farha Atira binti Rozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamilah binti Muhammad Fazil. Okey, jadi pada hari ini kami akan membentangkan 3 subtopik daripada tajuk perhubungan media, iaitu nilai-nilai perhubungan media, membina perhubungan media yang berkesan dan prinsip-prinsip perhubungan media yang baik. Jadi saya akan meneruskan dengan subtopik yang pertama, iaitu nilai-nilai perhubungan media. Orang yang berbeza memegang nilai dan tanggapan yang berbeza terhadap perhubungan media. Ini kerana mereka datang daripada latar belakang yang berbeza, pengalaman yang berbeza serta pendedahan kepada media yang berbeza. Perhubungan media merupakan satu cabang perhubungan awam yang perlu bertindak sebagai satu badan penting untuk menyebarkan maklumat yang betul dan berwibawa serta dipercayai oleh orang ramai. Maklumat dan berita yang disampaikan oleh media yang berpengaruh dan terkemuka boleh dijadikan sebagai terbitan, promosi serta iklan yang berfungsi dengan lebih menarik dan meyakinkan. Oleh itu, maklumat yang sah dan boleh dipercayai akan memberi nilai kepada perhubungan media. Okey, jadi kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu bagaimana nilai asas ini boleh berlaku? Nilai asas dapat dilihat dan berlaku apabila yang pertama, orang ramai bertindak berdasarkan kepada tanggapan yang diberikan atau dibentuk selepas mengumpulkan maklumat daripada media. Kedua, perubahan tingkah laku seseorang untuk menyesuaikan diri kepada berita atau fakta yang diterima itu adalah sangat penting. Dan yang ketiga ialah orang ramai mula menerima perkara baru dan memegang sebagai sebahagian daripada lembaran baru dalam kehidupan mereka. Seterusnya, reputasi dan status organisasi meningkat berdasarkan kepada maklumat positif yang baik yang disampaikan oleh media. Dan yang terakhir ialah organisasi bertemu dan bertindak demi kepentingan awam. Contohnya, menjual produk dengan harga yang berpatutan kepada pengguna ataupun pelanggan. Jadi, kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu membina perhubungan media yang berkesan. Okay. Media memainkan peranan penting dalam menyampaikan sesebuah maklumat ataupun berita tentang organisasi kepada orang awam. Salah satu rahsia dalam membina perhubungan media yang berkesan ialah menghargai bagaimana perniagaan berita itu berfungsi. Dozier et al. 1995 mengatakan peranan perhubungan media adalah peranan tradisional untuk pengamal kerana fungsinya adalah untuk mengekalkan hubungan media, menempatkan siaran berita, memikirkan apakah nilai berita tentang organisasi mereka. Oleh itu, membina perhubungan media yang baik yang berkesan adalah sangat penting agar ia memenuhi tujuan penyebaran sesuatu maklumat. Jadi, penting untuk kita mengetahui bahawa terdapat 2 alat perhubungan media yang biasa digunakan secara meluas, iaitu siaran akhbar dan juga sidang akhbar. Yang pertama, siaran akhbar. Siaran akhbar juga dikenali sebagai kenyataan akhbar atau siaran media dalam bentuk bertulis atau rakaman komunikasi yang disasarkan kepada pihak media bagi tujuan penyebaran maklumat. Contohnya melalui surat khabar, penulisan dan sebagainya. Manakala sidang akhbar pula ialah merupakan acara yang dirancang di mana pihak media dijemput oleh organisasi untuk berkongsi cerita serta membincangkan isu-isu semasa. Dalam acara media ini, wakil organisasi akan membuat kenyataan atau pengumuman mengenai isu-isu serta
cerita-cerita baru mengenai sesebuah organisasi tersebut. Contohnya dengan izin press conference. Press conference merupakan salah satu contoh bagi sidang akhbar. Perhubungan media yang positif. Okey, berikut merupakan antara panduan bagi sesebuah organisasi dalam membina persekitaran yang positif dengan pihak media. Okey, jadi antaranya ialah yang pertama, mengetahui apakah yang diperlukan oleh wartawan, iaitu mengenal pasti manakah cerita yang mempunyai nilai berita atau sebaliknya. Maksudnya di sini sesebuah organisasi tu dia perlu tahu apa yang nak disampaikan kepada apa yang wartawan nak daripada sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya ialah memastikan wartawan tahu apa yang diharapkan oleh organisasi. Ialah sesebuah organisasi itu perlu memastikan jurucakap organisasi tersebut bertemu secara bersemuka dengan pihak wartawan dan bukannya bertemu di atas talian. Sebagai contoh, perbualan melalui WhatsApp dan sebagainya. Yang keempat ialah memastikan jurucakap sesebuah organisasi itu memperuntukkan masa yang cukup dengan wartawan. Maksudnya sesebuah organisasi tersebut perlu mengehadkan masa pertemuan antara organisasi dan pihak wartawan dan dapat menyampaikan maklumat dalam masa yang diberikan kepada di antara dua-dua pihak. Seterusnya ialah mengekalkan perhubungan yang rapat dengan pihak media walaupun tiada berita yang terkini. Jadi walaupun tiada berita, sesebuah organisasi tersebut perlu menjaga hubungannya dengan pihak media supaya organisasi tersebut tidak dilupakan oleh orang awam. Seterusnya ialah mengenal pasti individu yang layak untuk menjadi jurucakap. Penting untuk sesebuah organisasi tersebut memilih jurucakap yang mampu untuk menjawab segala pertanyaan ataupun persoalan yang dikemukakan oleh pihak wartawan. Seterusnya ialah melatih dan langkah yang terakhir ialah melatih jurucakap agar bersikap proaktif dalam memberikan maklumat terkini dan dapat memaklumkan kepada media apabila diperlukan. Maksudnya jurucakap tersebut perlulah dilatih terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pihak wartawan atau pihak media untuk menceritakan atau memaklumkan memaklumkan sebarang jenis maklumat mengenai sesebuah syarikat tersebut ataupun organisasi tersebut kepada pihak media. Jadi, berita yang disampaikan oleh media adalah bersifat kekal. Ia adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat berkesan dan pastinya akan memberi manfaat dan kebaikan kepada sesebuah organisasi tersebut. Oleh itu, organisasi perlulah membangunkan pelan perhubungan media yang baik dan berkesan, dan ini akan diterangkan dalam bahagian yang seterusnya. Terima kasih Saudari Adiba. Baiklah, kita teruskan perbentangan pada hari ini dengan bahagian yang seterusnya, iaitu pelan perhubungan media. Pelan perhubungan media merupakan satu alat penting yang membantu organisasi memahami peranan media. Pelan perhubungan media yang baik seharusnya mempunyai 8 perkara ini. Pertama, analisis situasi. Analisis situasi sering dirujuk sebagai analisis SWOT. Analisis ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sedia ada dari mana-mana organisasi dan pesaingnya. Kedua, matlamat. Matlamat merupakan keseluruhan hasil yang perlu dicapai oleh organisasi. Selain itu, matlamat yang dinyatakan dengan baik seharusnya dapat memandu ke arah yang betul dalam meneruskan strategi perhubungan media. Yang ketiga, objektif. Penciptaan objektif perlulah membina dan mengekalkan hubungan baik dengan media. Malah, objektif tersebut perlu berkait rapat dengan matlamat yang telah dikenal pasti. Keempat, halayak sasaran. Sesebuah organisasi perlu memastikan dengan jelas halayak sasaran agar strategi dan pendekatan yang bersesuaian boleh dibangunkan.
khalayak perlu dikenal pasti, dibahagikan, disasarkan dan diletakkan melalui ISTP, iaitu dengan izin introvert, sensing, thinking and perceiving, untuk disesuaikan dengan komunikasi dengan baik. Pengklasifikasian boleh dilaksanakan dalam banyak cara seperti mengumpulkan mereka mengikut faktor-faktor demografi, psikografi dan tingkah laku. Yang kelima, pembinaan strategi. Pembinaan strategi perlu membantu dalam memenuhi matlamat dan objektif yang telah diaturkan. Selain itu, pembinaan strategi seharusnya menjadi pelan tindakan, langkah-langkah dan perkara yang perlu dilaksanakan dalam memenuhi objektif-objektif yang dinyatakan. Yang keenam, pembinaan mesej utama dan sudut cerita. Mesej utama perlu dikenal pasti dengan jelas agar maklumat yang bersesuaian boleh disampaikan kepada khalayak atau orang ramai. Mesej utama yang betul adalah satu elemen penting untuk membina sudut atau dengan izin hook media. Seterusnya, sudut media. Sudut media yang bersesuaian akan memberikan jaminan bahawa program atau acara tersebut adalah sesuatu yang boleh dipercayai dan memberi kesan kepada orang awam. Yang ketujuh, taktik. Taktik ialah kaedah eksklusif yang diaplikasikan atau mengambil tindakan mudah untuk mencapai khalayak sasaran. Kelapan, pembangunan senarai media. Organisasi perlu sentiasa mengemas kini senarai media agar berita dan maklumat dapat disampaikan dengan jayanya. Tambahan pula, satu senarai media yang menyeluruh sangat membantu dalam pengedaran maklumat dan bahan berita kepada orang awam. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian seterusnya, pelan tindakan perhubungan media. Selain mempunyai pelan perhubungan media yang baik, organisasi juga perlu mempunyai pelan tindakan perhubungan media. Pelan ini menyediakan platform untuk sesebuah organisasi melaksanakan strategi mereka. Sepatutnya pelan tindakan ini mengandungi butiran tentang cara untuk melaksanakan perhubungan media. Dalam paparan slide ini merupakan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dalam pelan tindakan perhubungan media. Mesej utama, iaitu maklumat utama yang ingin disampaikan oleh organisasi. Kedua, khalayak utama, iaitu khalayak sasaran. Ketiga, media utama, peristiwa penting, komunikasi, sumber yang diperlukan, sasaran, tempoh tarikh tamat dan pemantauan penilaian. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada rakan saya. Terima kasih Saudari Farha. Seterusnya saya akan membentangkan topik terakhir tajuk kami, iaitu prinsip-prinsip hubungan media yang baik. Okey, menurut Redgrave 1996 ada mengatakan bahawanya prinsip utama yang mendasari hubungan media yang berjaya dan baik adalah dengan mengetahui siapa atau organisasi yang manakah yang ingin berkomunikasi, sama ada mereka adalah pengeluar, editor maupun wartawan. Terdapat 5 prinsip perhubungan media yang baik. Yang pertama adalah memberitahu kebenaran. Setiap organisasi perlulah jujur dan hanya memberitahu maklumat yang betul sahaja. Yang kedua adalah pastikan maklumat yang disampaikan hendaklah selari dengan objektif dan matlamat organisasi tersebut. Yang ketiga, uruskan media dengan cara yang betul. Jika setiap organisasi mempunyai media masing-masing, mereka perlulah jaga media mereka tersebut. Yang keempat, rancang strategi anda dalam penyebaran maklumat, iaitu dengan menggunakan setiap platform dengan baik. Yang kelima adalah nilai dan pantau prestasi jurucakap secara berterusan. Selain itu, terdapat 5 prinsip tambahan yang boleh diaplikasikan untuk menjana perhubungan media yang baik. Yang pertama adalah memahami mesej utama. Setiap organisasi perlulah memahami dan mengetahui setiap aspek mesej yang hendak disampaikan. Selain itu juga, setiap organisasi boleh mengaplikasikan teknik 5W1H untuk menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan oleh media, iaitu what, when, who, how, where dan sebagainya dengan izin. Yang kedua adalah kebolehcapaian. Setiap organisasi perlulah memberikan komitmen yang baik terhadap media apabila mereka dihubungi. Selain itu juga, setiap organisasi perlulah
memberikan alasan apabila dihubungi oleh pihak media. Yang ketiga adalah berikan mesej yang penting dan berguna sahaja. Media mahukan berita yang menarik agar netizen ataupun pelayar internet dapat mengetahui setiap mesej-mesej yang disampaikan dengan tepat dan tidak berlewe-lewe ataupun tidak berkait dengan setiap organisasi tersebut. Yang keempat, tunjukkan dengan tindakan. Setiap organisasi boleh buktikan dengan apa sahaja yang mereka katakan kepada media dan perlulah kotakan apa yang mereka katakan dan perlulah buktikan apa yang mereka memberitahu tersebut adalah betul. Ya, dan seterusnya adalah hormati media, hormati orang awam dan kekal sederhana, merendah diri. Setiap organisasi kadang-kadang cenderung untuk melupakan peraturan ini. Peraturan ini amatlah penting agar organisasi tersebut dipandang hormat dan tidak dipandang serong oleh masyarakat. Selain itu juga, dengan menghormati pandangan orang lain akan meningkatkan kepercayaan dan mengukuhkan hubungan sesama kita. Oleh itu, amalkanlah prinsip-prinsip tersebut demi menjaga nama baik organisasi dan dapat menjana perhubungan media yang baik. Sekian, terima kasih.